Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okay. So insya-Allah pagi ni. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, happy weekend kepada anda semua. So pagi ni saya nak cakap beberapa benda penting ni sambil kita berjalan kejap. Bang, Assalamualaikum. Dan So sambil kita berjalan ni, kita buat live. Just nak share, nak chit-chat dengan anda semua. Thank you semalam yang join malam tadi. Sentapan lewat malam secara tergempar, secara tiba-tiba. Boleh tahan juga, ramai yang tak tidur kan malam kan. Okay. So insyaAllah pagi ni saya nak cakap beberapa benda lah. Finding saya selama seminggu saya bertapa duduk dalam bilik, coaching seorang demi seorang. Anda bayangkan sehari sehingga saya spend sehari sampai kadang-kadang 15 jam. 15 jam untuk nak bercakap dengan para peniaga, usahawan di kalangan anak murid saya yang berada di dalam circle ataupun kumpulan ultimate. So saya spend masa sehingga 15 jam tau untuk nak bercakap. Diorang biasa akan update lah diorang punya report, diorang punya pencapaian. Dari segi personal dia, apa dia capai dalam bisnes. Sebab saya suka nak tengok tu dulu. Kita ni kalau berniaga, kita nak kena tengok apa dia capai untuk diri dia, untuk family dia. So itu benda yang paling penting. Kalau berniaga, sale macam gebang-gebang banyak, tapi last kali rupanya tak ada duit. Tak ada duit, akhirnya dia punya personal target tak capai apa, dah tak beri manfaat pun. So dia jadi macam akaun dia tu jadi akaun aliran duit je lah. Terima sale kan, bayar supplier, bayar gaji, bayar overhead segala benda, habis. Tak capai apa-apa, dah rugi. Tu kan, itu ramai bit yang macam tu. Ya Allah, ramai sangat saya jumpa macam tu kan. Kebanyakan kalau yang biasanya diorang ni baru-baru berada dalam ultimate kan, selalunya memang mereka macam tu lah. Diorang punya bisnes ibarat macam jadi jabatan kebajikan. Tapi jabatan kebajikan yang tak boleh menampung pun memberi kebajikan pada orang. Bisnes kita betul boleh jadi kebajikan kalau dia untung. Kalau dia untung, kita boleh dapat memberi sumbangan. Kita boleh memberi sedekah. Kalau tim kerja dengan baik, kita ada bonus untuk performance dia. Betul kan? Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi masalahnya, bila bisnes tu salah kira, salah costing, so at last dia tak beri apa-apa manfaat pun kepada dia. So itu antara benda yang saya biasa akan lihat. Kemudian kita lihat pula dari segi dia punya pencapaian bisnes dia pula. Apa yang dia capai dalam bisnes pula. Adakah bisnes dia tu makin grow? Adakah bisnes dia kan dapat tambah orang, tambah team, beri peluang kerja? Kalau dia buat sistem stokis ke agent, adakah bertambah agent stokis mereka ni dapat tak manfaat? Okay, so pagi ni saya nak ambil kesimpulan daripada apa yang saya dah 5 hari lebih kurang saya coaching sehari sehingga up to 15 jam. Berdepan dengan kadang-kadang hampir 15 orang setiap hari untuk saya bercakap dengan diorang. Dan diorang pun akan beritahu lah apa yang diorang plan. Dan dalam masa yang sama diorang akan update juga kat saya apakah dia punya halangan dia. Roadblock dia apa pula. So kat situlah adanya discussion yang kita berbincang. Sebab saya rasa sometimes kan bila kita berniaga, mana ada orang nak dengar kita punya isu. Saya sendiri pun masih lagi ada mentor. Saya sendiri pun masih ada guru yang saya rujuk. Saya pun ada sesi saya last week dengan mentor saya, guru saya, untuk nak bercakap apa benda yang kita plan nak besarkan bisnes, nak bantu ramai orang. Betul tak benda tu? Lepas tu saya nak ambil lebih kurang dalam 5 sebab kenapa kegagalan teruk berlaku. So this thing happen because of beberapa benda ni lah. Tadi saya kata antaranya sebab duit, sebab perhubungan, apa lagi, sebab ketidakyakinan dia, dan ada lagi beberapa benda, ketakutan. So ni yang saya nak bagi tahu. Okay, dan alhamdulillah saya nampak ramai juga you all yang join kelas-kelas free yang kita buat, kelas online kan bisnes anda, kelas kuasai pemasaran online yang kita buat session dalam 45-60 minit macam tu.
untuk kita nak support, nak bagi anda idea, strategi. Dan thank you juga kerana terus bersama Sarapan Minda Momentum bersama dengan Puan Izzah, Puan Director kita, yang setiap hari tak henti-henti memberikan perkongsian beliau. Dia share banyak benda, perspektif dari segi pandangan seorang wanita pula. Macam mana dia sebagai Puan Director, dia sebagai sebelum ni memang dia seorang suri rumah tangga, tapi selesa kita semakin berkembang dan saya minta bantuan dia untuk sama-sama membantu momentum, bimbing tim, guide tim kita. So dia memang hampir setiap hari ada meeting sebenarnya dengan tim, memberikan pandangan dia, pendapat dia macam mana nak jadikan sesuatu tugasan tu dengan lebih baik kepada tim Momentum Internet. Okay, so sambil-sambil saya berjalan ni bersenam, saya nak share pada anda ada 7 benda saya nak bagi pada anda. 7 perkara, 7 benda yang kenapa orang fail. Why? Okay, so ini yang saya nak share. Siapa nak? Cepat, sambil-sambil kita berjalan ni. Saya rasa benda tu macam sangat, orang kata sangat impacted sebenarnya kalau kita tahu. Sangat sebenarnya. Yang saya rasa kalau kita tahu benda ni, at least kita boleh, bukanlah mengelak kan kadang-kadang. Bukan mengelak. Tapi sebenarnya kalau kita tahu benda ni, bila kita ada masalah, kita ada isu ni nanti, at least kita tahu jalan keluar. Okay, tu saya benar dengar nasihat dari Mak saya nak pergi sana, banyak pula anjing kat situ. Ada kena gigit kan. Okay. So ada 10 benda, 10 reason kenapakah manusia ni selalunya gagal. Adakah anda nak tahu? Okay. Salah satu benda salah satu benda yang selalu menjadikan seorang tu gagal, bukan apa tahu, saya di dalam momentum ni kita dekat ramai orang. Daripada yang zeronya, daripada yang berniaga tepi jalan, daripada yang belum masa kenal kita tu belum berniaga, so dia belajar banyak, but along the way tu ada yang alhamdulillah dia konsisten berjaya sampai sekarang. Ada yang separuh jalan. Ada yang memang dah nak capai kejayaan besar, tiba-tiba dia tekan brake, babe. Bukan tekan brake, dia tarik handbrake tu habis, melekat. Okay, habis, hancur. So inilah benda yang saya nak menggariskan tau, supaya you all yang tahu nanti insyaAllah lah, saya doakan kan anda semua ni adalah yang berjaya. Banyak pula rumput yang melekat kat kaki ni. Tahu tak ni apa benda nama tu? Yang melekat kat seluar tu. Saya malas tu kalau berjalan ada benda ni tau. Nanti nak kena cabut secara manual. Alamak, tapi tak apalah. Demi anda semua, sahabat-sahabat saya insyaAllah. Nak tahu, dah like, comment, share ke belum ni? Adakah dah like, comment, share? Okay, nanti mungkin boleh kita sempat kita bersoal jawab sikit ke macam mana, kan? Okay, so satu benda, nombor satu, kenapa orang gagal? Kenapa? Walaupun ada setengah mereka ni dah berjaya. Ni bukan apa nak ingatkan you all. Saya doakan semua orang di kalangan anda kat sini insyaAllah, saya doakan berjaya, kaya, berkah. Tapi saya juga nak ingatkan, dalam kita berjaya, cabaran dia memang gagal. Cabaran kita nak berjaya, gagal. Memang itu benda dia. Kalau kita tahu sekurang-kurangnya, kita dapatlah mengurangkan, meminimumkan. Bukan kata mengelak. Manusia ni kadang-kadang, kita dah bagi tahu jalan depan tu ada lubang, baik-baik, dia langgar juga. Kau jangan buat laju sangat tau, bonggol kat depan tu. Dia belasah juga. Betul kan, kita cakap anak kita, ni dinding nak, kau jangan panjat nak dah tinggi, siap panjat habis. Mukri dah jadi Spiderman. Habis. Kan macam tu, manusia ni tak boleh dilarang. Jadi sekurang-kurangnya saya bantu anda, saya installkan. You all tahu, yang nombor satu, kenapa manusia gagal adalah kerana dia suka dengar cakap orang. The first one. Okay, dia takut dengan apa orang kata. Nombor satu senang. The reason why people fail, the number one adalah, nombor satu adalah dia takut apa orang cakap. Dia pentingkan apa orang cakap. Macam, kalau buat live macam ni kan, buat live di halayak ni, apalah jiran cakap, apalah poyolah buat live, kan? Orang tengah PKP apa semua, duduklah rumah. Memanglah sekarang kan dah boleh dibenarkan kan, bersalaman apa semua. Tapi saya tak ada orang pun kat sini lah. Saya berjalan seorang je. Nampaknya tak ada orang bersenam pagi ni. Okay, so dia risau dengan apa yang orang kata, apa yang manusia
punya pendapat, kan? Dan ramai yang sangat yang orang akan fikir kita apa tau, bila kita buat sesuatu benda yang orang lain tak buat. Contoh macam kita buat live, contoh macam kita buat bisnes. Orang lain berniaga, mungkin dia malu-malu segan. Kita pula tiba-tiba ada kalangan anak murid saya yang dia buka stall tepi jalan. Memang malu bukan tak malu, lebih-lebih lagi kan kalau kita ni ada kelulusan, sekolah pandai, sekolah alhamdulillah tinggi, mungkin ada degree ke master, but tiba-tiba you buat bisnes tepi jalan. So orang akan memang akan you macam you ni pelik, gila. Kadang dia anggap kita ni selfish. Kadang-kadang kan dia kata kita sombong pula. Kan? Saya pernah tau, tak pernah dengar cerita. Saya macam, kau tak boleh brain lah babe. Ini dah kenapa? Kan, saya ada satu nak tahu ni. Satu story. Tak tahu kalau korang pun ada story, nanti boleh share juga, komen kat situ. Pasal orang cakap. Pasal orang cakap. So dia kata, kau tahu tak, Haji Asado tu sombong. Saya pun macam, kenapa? Tak, aku tadi nampak dia makan kat warung. Saya memang, tuan-tuan, saya kalau kat Keluang ni, saya memang suka warung-warung. Mana-mana tepi jalan ke, stall ke. Saya suka macam tu. Saya tak minat sangat lah macam Kalau saya pergi hotel kat Melaka tu, saya tak sarapan kat hotel tu. Saya pergi luar makan mi bodoh ke, roti canai terbang ke, asam pedas ke. Saya tak suka sangat hotel-hotel ni. Saya memang orang kampung lah kan. Orang kampung. Okay. So macam dia cakap, aku nampak dia kat warung, dia tengah makan. Kau tahu tak, dia makan tak senyum kat aku. Saya macam mana kau makan nasi dan kau kena senyum? Hai, saya nak satu. Makan ni, makan. Aku cakap, kau dah kenapa? Memang kita tengah makan. Memang kalau bayangkan tengah makan lah, katalah asam podeh, pedas pula tu. Kau nak senyum macam mana ke asam pedas tu? Saya fikir balik, apalah manusia ni. Aku tengah makan pun, aku tak senyum makan pun kau nak bercakap. Tapi seriously, ada orang dia akan stres. Ada orang dia akan stres dan dia memang tak boleh brain. Dia tak boleh macam, tak boleh handle. Orang mengata dia. Tapi saya dulu pun sama juga, macam tu juga. Tapi lah dah saya fikir, tak payahlah dengan cakap orang ni. Kadang-kadang merepek juga. Aku nak makan, nak senyum macam mana. Dah aku memang tengah makan cili, aku nak senyum macam ni. Makan pedas kan. Senyum. Cakap, dah tak payah layan. Tapi itulah, itu salah satu punca kenapa manusia gagal. Sebab dia suka dengar apa orang cakap. So kadang-kadang kita kena jadi orang yang pekakkan sikit lah apa orang cakap. Ada orang kata kita ni arrogant, ada orang kata kita ni tak bertanggungjawab, ada orang kata kita ni bodoh. Saya belajar ni pun kadang-kadang. Bila saya belajar, saya kan dah masuk tahun ke-7 kan. Esok insyaAllah kita ada kelas lagi dengan guru saya, mentor saya, Inner Circle Meeting. Kali ke-30 untuk saya. Kali ke-30. Selalunya kita buat secara perjumpaan, tapi sebab COVID kita buat, guru saya, mentor saya buat secara virtual. So nama dia yang kata, apa bodoh lah, meniaga 7 tahun masih nak berguru, bayar yuran mahal, bangang, bodoh, macam-macam lah. Lalas saya cakap apa tau, saya masih belajar sebab saya bodoh lah bodoh. Macam tu lah lebih kurang ayat dia. Saya tahu saya masih bodoh, ada banyak benda kau, bisnes terlalu banyak benda yang berubah setiap hari. Kalau kita tak belajar, tak adapt, tak tahu apa perubahan yang nak berlaku, macam mana nak buat bisnes? Ambil contoh online, digitalization, berubah-ubah. Tahun lepas, kita awal tahun, kita tak tahu pun tiba-tiba ada COVID. Tiba-tiba ada COVID, cara buat bisnes berubah. Dulu tak kisah sangat kalau tak online ni, boleh lah lagi buat offline, pergi jumpa orang. Buat masa COVID, mana boleh jumpa orang, boleh kena tangkap, kena saman. Dulu, suka hati boleh buka kedai. Sekarang buka kedai, masa COVID, PKP, lockdown, tak boleh buka kedai. Sekarang boleh buka, orang still takut nak datang. Sebab banyak kes kematian dengan COVID. Faham tak benda tu? So macam, tak payahlah dengan orang cakap, orang kata kita bodoh, biarlah dia. Biarlah dia nak kata kita bodoh. Biarlah kita nak kita sombong ke. Biarlah dia kata kita ni hodoh ke. Tak hormat orang ke. Apa jadah, lantak lah. Tapi bila kita lemah kat sini, kita pedulikan cakap orang, kita akan jadi problem sebenarnya. Dia akan ganggu kita. Okay?
Okay, terima kasih semua yang follow live pagi ni. InsyaAllah saya nak bagi point yang kedua. Siapa nak tahu point yang kedua? Siapakah nak tahu yang kedua? Okay. Siapa nak tahu yang kedua? Saya suka point yang kedua ni. Sambil-sambil saya take note point-point penting ni. Sebab saya nak bagi anda macam benda yang penting sebenarnya. Nombor dua, ramai orang fail adalah kerana dia tidak persisten. Dia tidak cukup persisten. Okay? Dia tidak cukup persisten, konsisten. Siapa nak tahu apa benda tu? Okay? Persisten ni apa maksud dia? Persisten ni maksud dia, kalau saya boleh cakap, adalah kita buat satu benda tu secara continuously. Contoh persisten kan, dalam kes siapa kat sini pernah dengar KFC? Kan founder dia tu kan dah tua, dah pencen. But dia ada formula. Dia bawa kat orang. Dia bawa jumpa 1 reject, 2 reject, 3 reject, 4 reject, 5 reject, 6, 7, 8, 9, 10 reject. Sampai ke 1000. But dia masih lagi yakin yang formula ayam goreng dia the best. Dia yakin benda tu. Dan dia bawa lagi. Ini contoh manusia yang persisten. Ada ramai manusia di kalangan kita lah contoh. Terutama bangsa saya lah. Termasuk saya sendiri dulu pun sama. Kita ni tak persisten. Kita ni cepat patah semangat. Serius. Salah satu benda saya nak ajar, saya nak bagi tahu anda juga. Kalau you all ni betul-betul nak berjaya. Allah, banyak pula ulat bulu kat sini. Tapi cantik pula ulat bulu tu. Menarik ni. Tapi jangan kena lah. Kalau langgar ni gatal weh. Saya masa kecil-kecil tu saya lalu kena. Tapi cantik nak saya tanya anda. Hui, nampak tu. Macam flora dan fauna pula kat keluar ni. Seekor. Ni ada lagi. Nampak? Dia pun persisten jalankan tugas. Nampak comel ni. Kalau anak saya Muhriz nampak ni. Silap-silap dia ambil kan. Gatal sekejap lagi kan. Okay. So persisten itu adalah contoh persisten. Dan tidak patah semangat. Masalah dengan bangsa saya ni kan. Nanti baru diuji sikit. Saya ambil contoh. Masa dia masuk kelas, story saya ambil sebagai iktibar bukan nak burukkan orang ke apa. Tidak, saya pun tak sebut nama. Tapi sebab kes ni banyak sangat berlaku kepada peniaga, usahawan yang saya guide. Dia masa masuk kelas, dia buat 1000, 2000. Dan belajar boleh buat 10,000. Alhamdulillah. Lepas tu dia adalah peningkatan sikit, naik 15. Lepas tu mula naik 20. Yang best dah, dia mula naik 30,000. Dia seronok, dia masuk ultimate. Naik 60,000, 70,000, 100,000. Dan apa masalah dia? Bila 100,000 tu tadi, yang tinggi, turun jadi 90,000. Dia hanya turun 10,000 tau. Dah give up. Macam hilang segala benda. Saya cakap kadang fikir, ya Allah, dia ni kenapa kan? Kenapa manusia ni tak bersyukur? Kau dulu buat 2,000, 3,000 kot. Kemudian kau dah naik. Kau capai kejap. Dia dah mula macam berkepak. Dia mula macam dah, wow, macam dah berkembang lah semangat. Tiba-tiba diuji. Bukanlah ujian pun sebab sale. Mana ada orang sale naik mencanak macam ni je. Sale lah tentu dia ada naik, dia turun sikit, naik melantun. Ada masa dia turun sikit, naik melantun. So, dia give up. Dia kata tak boleh lah, saya sedih lah, sale turun. Berapa turun? 10,000. Lepas tu saya tengok balik rekod. Tapi dulu rekod you kan pernah buat sebulan 100. Ada waktu yang 300. Kan? Ada waktu yang dulu dia buat 1,000 je. Lepas tu dah mula naik. And then hanya turun dan kurang 10,000. Give up. Alamak, saya kata macam manalah manusia macam ni So bila cakap waktu dia susah dulu, dia dengar kita cakap tau. Sebab bila dia dah sampai level yang 100,000, ada turun sikit, bila kita nasihat, dia mula tak dengar. Nanti saya cakap ada satu lagi punca kenapa manusia gagal. Dia mula tak dengar, tak nak dengar. Saya bukan nak jawapan ni. Dia boleh pula dulu masa kita menolong dia, masa kita tolong, boleh dia dengar. Tapi bila dia dah capai satu level, lepas tu ada turun sikit, dia dah mula tak nak dengar cakap. Dah tak nak dengar dah. Tak nak, saya bukan nak jawapan ni. Bagilah jawapan lain.
Itu manusia dah mula tidak beradab. Dah mula tidak beradab, tuan-tuan. Salah satu punca kejatuhan ramainya manusia bila dia tidak menjaga adab. Dulu bila susah dia message kita, contoh saya bagi ultimate contoh. Saya akan reply terus. Saya jarang lah nak jawab orang punya message ni lambat. But bila kita message sebab nak bantu soal masalah, berhari-hari dia tak reply langsung. Inilah manusia yang tidak beradab. Dan tunggulah kejatuhan dan kemusnahan dia anytime. Serius. Saya, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, kalau guru saya message, saya akan jawab cepat. Kalau saya mungkin terlepas pandang, maybe ada kelas ke apa, saya akan cepat-cepat minta maaf. Saya terlambat reply, saya bertanggungjawab. Apa benda yang saya kena respon, saya tulis. Sebab ada setengah manusia, sebagai anak murid, dia langsung tak bertanggungjawab. Tidak balas pun mesej seorang guru. Siapa dia? Kita bantu grow daripada kecil kot. Itulah kadang-kadang kekecewaan tau. Kadang-kadang sometimes ni yang ni saya terfikir tau. Aku malas lah nak bantu orang buat sale tinggi-tinggi. Nanti dia sombong lah. Baru naik sikit dah sombong. Belum buat berjuta. Kalau dia buat berjuta besok macam mana? Yang buat berjuta lepas tu sombong ada juga. So kadang-kadang saya macam malas lah nak ajar kalau macam ni. Kau teruskan hidup macam tu je lah. Kau susah, seorang-korang kau selalu berdoa. Kau minta kepada Allah. Tapi bila kau senang, kau mula lupakan. Kau mula lalai, kau mula lara. Saya mesej, siapa kat sini nak kalau saya boleh mesej dan reply mesej dia? You all nak kan? Yes, sama lah. Semua orang macam tu. Sebab bila dah berada dalam circle, bila dah berada dalam kumpulan ni, ada sedikit ujian cabaran. Bila guru mesej tak jawab. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Punya sombongnya manusia. Punya lupa dirinya manusia. So, iktibarnya tuan-tuan, tolong kita dengar benda ni, kita janganlah buat. Janganlah buat macam tu. Kemana, siapa kita nak menyombong? Siapa kita, tuan-tuan? Daripada Allah kita datang, kepada dia juga kita kembali. Daripada tanah ni, tanah kita diciptakan ni, ke tanah juga kita balik besok. Apa yang kita nak sombong? Tu saya kadang-kadang rasa macam, tapi tak apalah, saya fikir balik, tak apalah. Bukan semua manusia macam tu. Saya still kena tolong. Dalam masa yang sama, saya kena sentiasa mengingatkan. Dan saya sendiri pun sebagai, saya pun anak murid, saya pun ada guru. Saya sendiri pun kena jaga adab saya, attitude saya dengan guru saya. Itulah benda yang saya rasa saya mampu buat. So, sama juga kepada anak murid saya pun saya pesan, please lah, tak gunalah. Kemana kita nak sombong? Kau nak dia mana? Kau duduk muka bumi ni, dapat nafas, oksigen semua daripada Allah. Kau nak sombong gimana? Kan? Memanglah ada orang nak saya message. Tapi ada orang yang saya dah message tak balas. Kan? Bahaya kan macam tu? Masya Allah. Na'udzubillah, tak nak berlaku. Okay, boleh saya bagi yang ketiga pula. Okay. Nombor 3. Ni yang saya nak cakap lah. Bolehlah masuk nombor 3. Kenapakah manusia gagal? Adalah bila dia mula tidak menjaga perhubungan. Saya boleh cakap macam tu. Yang ketiga, tidak menjaga perhubungan. Hubungan apa? Hubungan pertama sekali, of course, kepada Allah SWT. Kita ni sebagai hamba-Nya. Mula dah tak jaga hubungan. Dulu masa susah, yes, minta doa. Tak give up, persisten berdoa. The moment. Saya kadang-kadang macam ni tau. Bila saya capai sesuatu benda target, alhamdulillah baru ni pun saya ada capai sesuatu. Tak nak cakap. Saya rasa macam, sebelum ni aku pergi solat berjemaah. Aku dapat ni, kalau aku tak solat berjemaah, bermaksud aku ni manusia yang tak bersyukur. Cepat-cepat mandi, pakai baju solat, terus pergi surau. So dia cepat-cepat, kita kena spark cepat. Oh tak boleh, jangan, Masya Allah, na'udzubillah. Jangan jadikan aku ni hamba-Nya yang sombong. Jangan. Aku dah, Allah Ta'ala dah bagi sesuatu, aku mesti buktikan. Aku akan terus committed, persistent buat apa yang aku buat ketika sebelum aku dapat. Apa lagi bila aku dah dapat benda tu. Kan? Tu benda dia. So perhubungan dengan Allah. Yang kedua, perhubungan dengan ibu bapa kita. Perhubungan ibu bapa, adakah kita contact, adakah kita call, tanya khabar, tanya keperluan dia. Sometimes mak bapak kita bukan nak duit je, tuan-tuan. Tidak. Mak bapak nak kita ni ambil berat pada dia. So kadang-kadang benda tu dia kurang dah berlaku. Bila
Sometimes mungkin kita sibuk ke, kadang-kadang buat-buat sibuk. Bukanlah sibuk sangat. Tapi buat-buat sibuk. Padahal taklah sibuk mana pun. Perhubungan dengan guru. Kan? Dah mula tak jaga. Dah mula tak beradab. Dah mula cakap, alah cikgu aku, guru aku bukan tahu apa-apa. Ni masalah aku. Akulah selesaikan. Amboi, dulu awal-awal masa masuk dalam kelas kita, minta bantuan, minta tolong, kita bantu sedaya upaya, turun empat kerat ni lah yang membantu. Nasihat, fikir, pening fikir pasal masalah dia. Dia ingat kita memang tak ada masalah. Kita ada team momentum dekat 100. Dia ingat kita tak ada masalah. Then dia mula fikir, tak payah ni masalah aku. Aku settle sendiri. Settle lah. Saya dah melihat betapa ramainya yang hancur bisnes dan hidup dia lepas tu. Sebab tu saya kata, kalau ada masalah, kita tolong. Kita cuba bantu. Kita macam menghulurkan tangan, menghulurkan bantuan sebab kita takut. Dia tak boleh handle. But sometimes ada setengah, tak. Dia fikir, tak apa. Bukan tahu. Masalah aku. Aku je yang tahu. Tu saya kata, jadi manusia kita ni jangan sombong. Manusia ni memerlukan antara satu sama lain. Kan, ada benda yang kita pandai. Ada benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu. So, kita perlukan manusia lain yang tahu untuk bantu kita. Betul kan? Okay? So, saya nak cakap yang keempat. Manusia gagal sebab apa? Manusia gagal adalah dia argue. Dia tak setuju. Dia akan against dengan nasihat diberikan. Instead of dia nak ambil nasihat tu. Dia suka argue. Dia suka against dengan advice yang orang bagi. Yang terutama daripada guru dia. Kan, terutama daripada guru. So, dia tak ambil benda tu. Dia rasa macam, bagilah nasihat aku. Dulu masa kadang manusia ketika susah. Okay, saya ikut. Okay, baik. Ikut follow. Alhamdulillah, sale naik. Follow. Alhamdulillah. Dia punya bisnes mula nampak. Dia punya kesan dia. But, masalahnya, bila dah sampai satu level, kita nasihat. Oh, ni nasihat ni tak boleh ni. Oh, nasihat ni tak boleh. Ni tak sesuai dengan saya ni. Dah mula pula menapis nasihat. Padahal kita dah lalu dah benda tu. Selalunya bila saya nasihat orang adalah benda yang saya dah lalu dah benda tu. Perkara tu saya dah pernah lalu. So, saya advise benda tu. Sebab saya tahu kalau dia buat ikut apa yang saya advise tu, insya-Allah boleh bantu dia. But, dia dah mula naik tocang. Saya panggil, saya istilahkan dia dah mula berkepak. Dia dah mula tak nak dengar cakap. Dan ada satu lagi punca kenapa berlaku benda ni. Nak tahu tak? Siapa nak tahu? Benda ni mahal ni saya cakap dengan you all ni lah. Weekend yang mahal ni. Terima kasih kalau dia dah komen, dah share dah kat situ, dah tag kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan lah daripada sifat-sifat menyombong, sifat-sifat yang kita orang kata apa? Meninggi diri. Kita tak nak berlaku macam tu. Okay? So, tu benda dia. Okay, baik. So, kalaulah kita mendapat nasihat, saya tahu ramai di kalangan anda yang nak saya punya nasihat kan. Tapi ada orang yang mendapat nasihat direct, tak mengambil pun. Sebab dia rasakan dah tak sesuai. Okay, saya nak bagi tahu yang kelima tadi. Yang kelima kan? Yang kelima, kenapa orang gagal? Sebab terlalu banyak distraction. Terlalu banyak distraction, terlalu banyak gangguan. Ni yang saya nak cakap contoh ketika COVID ni, antara benda yang boleh ganggu kita, kalau anda selalu baca berita, you akan distract. You banyak baca social media, berita bukan-bukan yang menakutkan, mengerikan, merisaukan, you pun akan distract. You akan distract banyak. Belum lagi masuk kepada yang saya cakap tadi, kenapa ramai orang yang fail. Bila apa tau? Bila dia dah mula mendengar terlalu ramai penasihat. Terlalu ramai sangat penasihat yang cuba nasihatkan dia. Ketika kita ni tak ada apa tuan-tuan, tak ada orang peduli tau pasal kita. Ketika kita mula ada sedikit lah, bukanlah orang kata terlampau besar sangat lah kejayaan tu, sikit lah, dia akan mula distract. Dia akan mula macam terganggu. Nampak dia potong ke rumput situ tadi, Mat? Dia ada potong ke sini tak Dia potong? Dia potong Ini rumput kapet ke rumput biasa? Oh, tapi tak kena batu Misal juga kena batu kat kereta ke dinding. Tu saya punya pembantu kita, tukang kebun kat rumah ni, dia membantu saya. Rahmat dia. Nampak tu kerja Rahmat ni.
menjaga pokok-pokok. Menjaga pokok-pokok ni semua. Ni rumput. Tu kerja Rahmat. Okay. Okay. Macam. Distraction. Bila distraction berlaku, itulah masalahnya. Itulah natijah dia tu. Okay. Masalahnya berlaku bila terlalu ramai orang cuba nasihat kita. Kadang-kadang bila kita dah capai sesuatu, ramailah mula datang tunjuk kebijaksanaan. Mulalah ramai konon-kononnya macam risaukan kita. Padahal kan ketika kita tak ada apa-apa, tak ada siapa peduli pun. Lantak engkau lah. Tapi bila kita dah ada something, terlalu ramailah orang dah mula datang, dah mula macam bagi nasihat yang tak apa-apa. So saya dapati ramai juga anak murid saya, kenapa nasihat saya ni tak load? Sebab ada somebody di belakang dia yang menasihatkan, kita pun tak tahu apa nasihat orang tu. Yang menyebabkan dia jauhkan diri daripada kita, yang menyebabkan dia tidak bertanggungjawab untuk mesej saya semula ke, siapa ke, cikgu-cikgu di Momentum ke. Itu berlaku. Itu banyak sangat berlaku. Dan tiba-tiba dia hilang, dia gone. Dan bila gone tu, dah tak jumpa daripada radar dah. Bisnes dia pun tak tahu dah macam mana, what happen, apakah yang berlaku. Tak tahu dah apa yang berlaku. Okay? Cantik rumah, thank you. Tak, rumah saya ni sebenarnya Rahmat tu dia adalah, dia sebelum PKP, dia tentera. Kemudian masa PKP kan ramai orang diberhentikan kerja kan, dan kita dapat ada kawan dia yang recommend, dia kata Rahmat ni bagus. So saya ambil lah dia. Dan dia bantu saya dari segi kerja-kerjaan di rumah ni lah, macam maintenance, pokok, apa semua, longkang ni semua dia jaga. Bagus lah. Nak saya buat tour? Nak tak saya buat tour tengok pokok-pokok? Sebab saya dengan especially wife saya lah, lagilah suka pokok-pokok. Sebab kita orang suka pokok-pokok. Saya suka, kan saya kata tadi kan, kalau saya pergi mana-mana pun saya tak suka sangat makan kat hotel. Saya suka warung, saya suka luar, saya suka bukit, gunung, Cameron Highland tu. Memang kewajipan wife saya kalau sebelum kau PKP ni, sebab PKP lah tak boleh nak pergi kan. Kalau tidak, kejap bang, Cameron. Saya ambil kunci kereta, start bang, Cameron. Memang selalu macam tu. Okay. So kita ambil Rahmat ni dan dia tolong maintain kan. Jadi pokok-pokok apa semua terpulalah. Kalau saya yang buat memanglah. Korang memang akan nampak saya akan membela rumput rumpai apa semua apa. Rumpai laut je tak ada. Okay. Rumpai laut tak ada. So macam tu lah. Okay. So nak saya buat house tour. Garaj tak payahlah. Kita buat tengok pokok je. Okay. So ni rumput kapet ni kita ada. Ni dah out of topic, tak apa kan? Tak apa kan? Tadi tu saya cakap mudah-mudahan you all ambil something pengajaran supaya kita nak berjaya ni terus berjaya. Lagi berjaya kita lagi humble. Lagi berjaya kita lagi merendah diri, lagi kita respect kepada orang. Kan? Ada orang Cameron Highland. Thank you. Siapa? Wow. Lain kali boleh lah kita cari orang Cameron Highland. Okay. So, ada pokok-pokok ni. Kemudian rumput kapet ni. Kita ada seorang uncle. Okay, dah lama. Saya daripada 2014. Uncle Lim. Dia tanam. Dia tak akan bagi tahu saya apa baka yang rumput yang paling baik. Ni kira macam rumput kapet yang paling baik lah. Dia macam ni kan. Memang tengah musim hujan. Memang dia hijau. Dia setengah rumput kapet kadang bila kita beli, tanam-tanam nanti dia kuning. Dia macam lebih banyak menguning daripada menghijau. So pening juga kan macam tu kan. Ni pokok-pokok yang kita tanam. Okay, apa semua. Atas rumah bumbung je orang tanam pokok lah kan. Okay. So kat sana tepi pool tu kita ada ni lagi. Okay. Yang tak tahu lah dia Puan Izzah dia tak buat tour kan. Puan Izzah orang perempuan rajin lah kan. So kita ada pokok. Saya cuma nak beritahu satu lagi benda. Ni rahsia saya tahu, jangan beritahu orang. Korang je beritahu tahu. Ni pokok-pokok semua kan. Sini pokok. Ni adalah bilik pam. Ni adalah bilik pam untuk kita punya pool ni. So pool ni dia ada kena ada pam dia. Ni pula kita ada yang maintain juga, nama dia Ati. Chinese friend kita. Ni adalah dia akan maintain lah setiap minggu. Dia akan maintain, dia akan vacuum, dia akan bersihkan. Kalau ada habuk apa semua dia akan bersihkan. Dan dia tak akan letak ubat banyak. That's why dia kenapa dia maintain setiap minggu. Supaya jangan letak terlampau banyak sangat ubat-ubat klorin tu. Sebab nanti tak best. Macam tu, okay. So kat sini saya nak bagi tahu satu rahsia. Okay. Dulu sebenarnya tuan-tuan, saya ni bukan orang yang minat kucing. Adik-beradik saya
Ada 6 orang. 5 orang memang boleh tidur dengan kucing. 5 orang boleh tidur dengan kucing. Mak saya memang berbelas ekor kucing. Saya seorang je yang tak berapa suka kucing. Tetapi akhirnya wife saya kata, abang, kita nak kena bela kucing. Sebab anak-anak suka kucing. So makanya adalah orang bagilah, ada yang kita belilah apa benda. Tiba-tiba rumah saya ada kucing weh. Terpaksa lah. Dan saya tak minat sangat. Saya bukan takut kucing. Saya geli. Saya geli nak pegang bulu kucing tu. Saya tak boleh, bulu-bulu ni saya macam kurang sikit lah. So macam ada anak-anak minat kan. So terpaksa lah. Demi cinta dan kasih sayang, belalah kucing nak. Okay. So tu sini kita ada, ni kat dapur kita lah, ada ruangan sikit lah kan. Tempat kita punya ruangan, sidai baju kat sini. Ni ada pokok kelapa. Okay, ni pokok kelapa. Kita tanam pokok ni saya nak tunjuk dah. Kita ada pokok betik. Rendah je kan. Paras bahu saya. Kita ada pokok betik ni. Hari tu kadang-kadang kita buat sayur betik. Ada 2, satu lagi kat belah sana, tengok tu. Tu, kita ada pokok betik kat situ. Ni kita ada pokok. Nampak ni. Limau apa Alamak, saya ni fail sikit kan. Nak kata limau Bali macam kecil sangat. Aku ni dah lah asyik salah pokok. Kan. Ni limau. Itu daun apa? Daun limau purut ke apa kat belah situ Korang tahu tak pokok apa tu? Korang, you all lagi pandai Kucing siapa ekor? 4-5 ekor weh. Tu kucingnya tu. Ni. Ni kucing ni lah. Tu kucing. Sorry ni sampah belum buang lagi. Sekejap lagi kita buang. Ada 4-5 ekor. Ramai. So kita ada pokok apa lagi? Pokok limau. Kita ada juga pokok cili. Saya memang suka pedas. Cuma jangan minta saya senyum lah masa makan. Tengah makan pedas weh. Kan kita ada pokok-pokok ni. Lepas tu kita ada tanam pokok bidara. Pokok-pokok ni. Ni kat sini. Mudah-mudahan lah insyaAllah. Saya pun mendoakan dah. Dulu pun saya pun fikir benda ni macam mustahil. Saya pun rasa macam boleh ke aku nak ada rumah macam ni. Tapi saya fikir the power of doa. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Lepas tu kita usaha. Doa, usaha, insyaAllah benda tu mudahkan kita. Nak tengok apa lagi? Bilik tak boleh. Kita tak boleh. Ni pokok kat sini. Ada satu lagi benda rahsia nak beritahu. Selain daripada kucing yang saya tak berapa sangat. Okay. Oma saya pergi letak benda ni. Alamak, silap pula. Kenapa dapat pusing pula ni? Ya Allah. Okay. Oma saya dia pergi letak benda ni. Tu dia. Okay. Tu, dia letak refleksologi ni daripada hujung sini sampai hujung sana tu kat motor tu Ya Allah, saya jalan hari tu sampai separuh je. Dah give up. Bukan give up lah. Saya rasa macam tak apalah. Lain kali aku usaha lagi. Tak boleh weh. Macam ya Allah. Sakit sehingga ke ulu hati lah. Dia punya rasa dia tu. So ni adalah kawasan ni. Nampak tak rumput dia yang bagus yang saya kata tadi hijau ni. Dia menghijau ni. Nampak? Dia menghijau macam tu yang saya seronok ni rumput hijau ni. Nampak? So kita yang bestnya sebab ada laman lah kat tepi ni sebenarnya. Bila saya beli rumah ni, antara benda yang saya rasa best adalah bila ada tempat yang hijau. Dan sebenarnya lepas tu wife saya lah. Dulu kita sebenarnya tak ada apa pokok. Asalnya memang rumput je. Asal-asalnya memang hari tu masa kita buat tu rumput je. Asal-asal hari tu. Lepas tu wife saya dia dapat macam ada satu nursery ke apa. Chinese friend juga. Dia yang bantu dia developkan. Dia tanam apa semua. Korek lah tanah, pasir apa semua. So jadilah macam sekarang ni. Macam tu. Okay. Tu ruangan. Okay. So kat atas tu rumah saya 2 tingkat. Ada lebih kurang 5 bilik. Bilik bibik satu kat bawah. Bibik adalah berapa orang. Okay. Dia tak boleh seorang. Dulu bibik saya seorang. Dia macam give up, babe. Dia macam give up. Tiap-tiap hari dia down. Okay. So kita memang kena ambil beberapa orang. Ni exercise tapak kaki tadilah. Dah basah dah saya punya. Nampaknya hari ni memang hujan. Sekarang musim hujan. So kat sini pun ada pokok. Saya tak buat rumah saya lah. Kalau tak dia yang tahu. Saya memang tak tahulah pokok kobondo entah ni kan. Pokok ni. Kalau aku tak tahu ni aku cakap carrot ni. Okay. Ada pokok tu. Pokok sana tu. Semua pokok lah. Kita buat weekend tak ada apa. Kita santai-santai je. Refleksologi. Lagi nak tengok apa? Ada nak tanya soalan? Saya rasa saya dah over
dah overdue dah saya punya masa ni. Dah over sangat ni. So sini kita tanam kat sekeliling pagar pokok macam ni lah. So that's why penting kena ada orang maintain. Tu yang pentingnya kena ada maintain tu. Kalau tidak, mencabar tu. Okay, kat luar pun sama. Style punya structure ni pun kita sebelum ni dah tukar. Sebab masa yang standard dia bagi tu dia macam kurang sikit lah quality sebenarnya bila developer buat ni lah. Itu masalahnya tu. Nak tengok apa? Ladang ni pula. Ni ladang. Ni ladang lembu, ladang kuda. Dah tu je. Okay. Ladang lembu dan kuda kena sikit je lah. Nampaknya saya punya tentera, bala tentera macam dah bangun tu. Bala tentera saya macam dah bangun dah. Dah mula buat kerja dia dah. Amar, mana budak-budak yang lain? Adik-adik. Okeylah, tu saja kan. Ada yang nak tanya apa-apa? Tak adalah kan. Lain kali kita bercakap lagi. We will speak again later insyaAllah. Ni nak melayan pula anak-anak. Anak jiran, anak saya. Jangan kira semua. Nanti Kang, ingat semua anak saya Kang. Ramai sangat. Puan Izzah tak ada. Dia pergi brisk walk dengan kawan. Dia orang pergi jalan-jalan, exercise. Tu Amar dengan siapa? Adam. Adam ada TikTok, follow TikTok dia. Tu anak Cikgu Syakirin. Anak Cikgu Syakirin yang ajar semalam Obah. Tu pun anak Cikgu Syakirin tu Fatihah. Tu Teha, bye-bye. Tu Wawa. Yang gigi tak ada tu. Yang gigi dia sikit. Baru bangun. Kan? Wawa baru bangun Awak nak buat live tak? Awak kena belajarlah buat live macam Umi. Umi tu tak kerti Abi dah ajar. Ni Wawa. Alamak, dia pemalu lah macam Abi dia. Tengok macam bye-bye je. Cakap je bye-bye. Nama awak siapa? Nama awak siapa? Cakap nama saya siapa? Cakap nama saya siapa? Nama saya Wawa. Okeylah. Abi ni report ni mana dah jahanam semua dah ni. Orang budak-budak ni buat apa entah. Okeylah, tu saja. Terima kasih banyak insya-Allah. Lupa pula. So, saya minta anda kalau you all yang nak dapatkan maklumat information pasal kelas kita ke apa lepas ni, just join kita punya group Telegram, telegramnajib.com. You all pergi kat situ nanti. Pergi kat telegramnajib.com. Lepas tu insya-Allah kita akan ada pelancaran. Kita akan bagi anda kelas-kelas percuma, kelas-kelas free, dan kita juga insya-Allah akan melancarkan satu lagi special version roket pemasan momentum untuk end of this year yang insya-Allah kita nak launching. Ada banyak benda kita nak bagi, ada banyak strategi yang kita nak share pada anda yang you all nanti boleh join telegramnajib.com. Pergi kat situ untuk dapatkan info dan dapatkan awareness notification bila yang kita akan launching the kelas yang memang kita bagi biasalah RM10 dia. Kita memang bagi anda RM10 untuk bantu anda, develop anda. Kita nak anda jadikan skill anda yang terbaik. Anda dapat capai impian, capai dream you all insyaAllah. Okay? Itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa bagi anda yang free pagi ni, buat selawat insyaAllah. Saya selalu menggalakkan anak-anak murid saya juga. Beli tasbih ke macam ni, kat Shopee ke mana. Buat selawat 1000 kali. So selawat ni dia boleh baca laju-laju. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Even dia menitik di bibir pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita boleh dapat 1000 kali insya-Allah. Banyak benda, banyak hikmah dia, banyak fadilat dia insya-Allah bila kita berselawat kepada orang Rasul. Nak buat lebih pun tak apa, tak kisah. Tapi kita cuba nak capai yang sesuatu, something yang kita boleh konsisten dan persisten nak buat. Kalau anda semua nak berjaya insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.